Okey, sekarang kita akan cuba recap ataupun kita ulang balik berkenaan topik linear ataupun lurus. Apa yang lurus? Garis lurus. Bukan setakat garis lurus je yang kita akan cuba belajar balik malam ni, tapi kita juga akan cuba faham dia punya persamaan. Okey, equation. So, topik yang ni memang adalah untuk cover keseluruhan sekolah menengah, baik PT3 maupun SPM. So, siapa-siapa pelajar SPM yang dah lupa basic linear waktu PT3, sekarang kita recap. Boleh? Mula-mula sekali, kita akan tengok beberapa bentuk garis lurus ataupun persamaan garis lurus. So, sebenarnya total dia ada 4. Okey. Kita akan tengok satu persatu dulu dalam masa yang sekejap. Yang pertama, tegak ataupun menegak. Okey. Yang kedua, mendatar atau melintang. Okey. Yang ketiga, bentuk arm, standard form. Okey. Yang keempat pula, bentuk cerun pintasan ataupun cerun pintas. Sama je lah. So, kita akan tengok yang bentuk tegak dulu. So, bayangkan ada sebuah garis lurus, kan? Dan kebetulan garis lurus tu tegak macam ni. Okey? Kalau tegak maksudnya dia perpendicular. Perpendicular tu maksudnya dia betul-betul 90 darjah naik daripada paksi X. Tengok ni. Ini paksi X. Toing, dia naik. Dia naik duduk cokeng gini. Menegak. Dan dia punya tiang tu, senang cakap tiang tu berada pada posisi ataupun di saat X sama dengan 5. So, macam mana kita nak letak nama? Apakah nama garisan menegak ini? Okey. Dia punya persamaan tu, dia punya nama lah tu. Nama bagi garisan cokeng gini, ni kita panggil X sama dengan 5. Faham? Okey. Fahamkan yang tu dulu. Dan cuba kaitkan dengan ini pula. Ini di saat apa? Y sama dengan berapa ni? Y sama dengan 5 kan? So betul lah. Cuba kita tengok. Garisan yang mendatar ataupun melintang ni, ini adalah Y sama dengan 5. Okey. So, untuk siapa-siapa yang lupa kenapa dia Y sama dengan 5, cuba kita tengok. Okey. Yang ini kita akan belajar kejap lagi nanti. Tapi ini adalah persamaan garis lurus yang kita kena ambil tahu dulu sekejap. Kenapa Y sama dengan 5? Perasan tak di saat X semua ni ada banyak nilai. Tapi sewaktu dia bermula pada kosong, katakanlah dia bermula pada kosong sebelum nak pergi 1 ke ataupun negatif 1 ke, positif infinity ke negatif infinity ke, dia sudah pun ada pada 5, paksi Y 5. Oleh itu kita cuba darab. X darab kosong, kosong lah, sebab tu kita dapat kosong. C dia pula adalah 5 pintasan Y. So, 0 tambah 5 dapat 5 kan? Disebabkan itulah Y sama dengan 5. Boleh faham? Okey. Kemudian, bentuk yang ketiga. Okey. Bayangkanlah ada sebuah garisan. Kali ni memang ini normal. Selalu kita akan jumpa dalam soalan. Bila mana dia tak menegak macam bentuk pertama tadi,
ataupun dia tak mendatar macam bentuk kedua tadi, dia serong, sengit. Tak kisahlah sengit macam mana sekalipun, sengit macam ni ke, sengit macam gini ke, sengit lah, senang cakap dia condong. Okey. Cuba kita tengok garis merah ni. Kita akan dapati pintasan Y dia terpintas pada satu titik. Dan di saat titik itu di saat garisan tu memintas, titiknya adalah pada Y sama dengan 2. Okay. So sebab tu kita tulis paksi Y terpintas ataupun dipintas pada 2. Kan? Cuba kita tengok pula paksi X dia terpintas pada 3. Okay. So macam mana kita nak tulis? Kita akan tulis dia sebagai, ataupun nama garisan ni dipanggil sebagai 2x tambah 3y sama dengan 6. Okey. Tapi kena hati-hati. PY ataupun paksi Y terpintas pada 2. Orang akan selalu faham Y sama dengan 2. Sebenarnya kita tak baca macam tu. Kita baca macam ni. Kita baca menyilang. Tengok, pada paksi Y terpintas pada 2. Tapi Y ni kita tak panggil dia sebagai Y sama dengan 3 ataupun Y sama dengan 2. Tak. Kita panggil benda ni sebagai 3Y. PY dia silang dengan nombor 3 yang kat sini. So kita panggil 3Y. X pula dia silang pada dia ambil perkali 2. So 2X tambah 3Y. Senang cakap dia bersilang. Okay. So 2X tambah 3Y sama dengan 6. Macam mana boleh jadi 6? Nanti kita akan belajar. Okay, so ada bentuk keempat pula. Selepas bentuk am tadi, sekarang kita akan tengok bentuk cerun pintasan pula. Dan kalau student perasan, ianya masih graf yang sama. Kenapa? PY masih terpintas pada 2 sementara paksi X masih terpintas pada 3. Okey. Cuba kita ambil balik persamaan dalam bentuk am ni tadi. Okey. Cuba kita susun balik dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey. Y sama dengan MX tambah C. Kita akan dapat Y sama dengan negatif 2/3X tambah 2. Okey, betul. So, inilah yang dipanggil sebagai persamaan ataupun bentuk cerun pintas yang pelajar selalu jumpa. Inilah dia. Tak lain tak bukan kalau orang sebut garis lurus atau persamaan garis lurus, inilah dia selalunya yang keluar soalan. Kalau dia nak keluar macam ni pun tak ada masalah, sama je. Yang ini kita panggil apa? Yang ini kita panggil sebagai A. X tambah B Y sama dengan, tak kisahlah sama dengan apa-apa sekalipun. Sama dengan apa benda ke, nak tulis apa? Nak tulis C ke, nak tulis K ke, nak tulis apa-apa, tak kisah. Alah, kali ni saya sengaja nak tulis benda ni sebagai K pun boleh. Okay. So, sekarang ada bentuk yang kelima sebenarnya. Tapi ini sebenarnya bukan bentuk sangat pun, ni sekadar rumus. Kita panggil benda ni rumus titik cerun. Masih graf yang sama. Cuba kita tengok.
Y tolak Y1 sama dengan M dalam kurungan X tolak X1 tutup kurungan. Okey. Sekarang macam mana kita nak guna benda ni? Kita nak guna benda ni bila kita tak ada apa-apa garisan lagi. Okey. Kita cuma ada beberapa titik je, ataupun kita hanya ada satu titik je. Itu pun dah memadai untuk kita bina satu garis lurus. Okey, macam mana? Nak pilih titik ini pun boleh, titik ini pun boleh. Kalau saya nak pilih titik ni dululah. Saya nak test. Jom. X sama dengan 0, Y sama dengan 2. X sama dengan 0. X yang pertama ni adalah kita punya nilai X yang kita nak pilih tu. Masukkan je. Y yang pertama ni pula, yang inilah, 2. So, Y tolak 2 sama dengan negatif 2 per 3 X. Sebab X tolak 0, X lah. Okey, kalau kita pindahkan, kita akan dapat negatif 2 per 3 X tambah 2. Kan? Sama je macam tadi. Sama macam Y sama dengan MX tambah C kita tadi. Ataupun kalau nak pilih titik koordinat ni pun boleh juga. 3, 0. Kita masukkan. Tolak 0 sebab Y dia 0. X dia tadi apa? 3 kan? Masukkan. X tolak 3. So kalau kita kira balik dan kita pindahkan, kita akan dapat benda yang sama. Negatif 2 per 3 X tambah 2. Ini sekadar contoh kiraan je. Kenapa contoh kiraan? Ni contoh kiraan untuk kita dapatkan yang kita belajar tadi. Ini je. Kan? So sebenarnya baik bentuk tegak ataupun bentuk datar ataupun lintang ataupun bentuk ataupun bentuk cerun pintas, ini kesemua hanyalah nama ataupun bentuk nama untuk kita gambarkan apa? Untuk kita cerita, untuk kita gambarkan tentang garis lurus, garis linear. Okey, itu. So sekarang adalah penting untuk kita faham satu demi satu. Kita nak go through lagi details. Okey. Pernah tak terfikir kenapa dia macam ni? Kan? Kenapa dia menegak macam ni dan X sama dengan 5? Okey. Jom kita tengok yang ini. Dia punya asal usul dia. Dia punya huraian, dia punya, senang cakap, background story dia lah, sejarah dia lah. Okey. Bayangkan ada satu graf dan kita plotkan titik-titik tu. Senang cakap, itu kita panggil scatter plot lah, plot serakan. Okey. Bayangkan X tu sentiasa sama dengan 5. Y tu pula sentiasa berubah. Okey. Di saat Y1 X sama dengan 5, di saat Y sama dengan 2 X sama dengan 5, di saat Y sama dengan 3 pun X masih sama dengan 5. Di saat Y sama dengan 10 pun X masih dengan 5. Y tu 100, X pun sama dengan 5. Y tu sampai entah bila-bila, sampai entah infinity pun X masih sama dengan 5. So apa conclusion yang kita boleh buat? Apakah ayat bahasa Melayu saintifik ataupun ayat bahasa Melayu teknikal yang kita boleh bina untuk sebagai kesimpulan? Belajar BM kan semua kan? Okay. Di setiap saat perubahan Y, kenapa perubahan Y? Sebab Y ni berubah. Berubah. X tetap sama dengan 5. Kalau tak, jom kita tengok graf lagi. Di saat, macam mana cara nak baca ni? Macam gini lah. Di saat Y sama dengan 1, X sama dengan 5. Tengok ni, ada dekat sini. Di saat Y pula sama dengan 2, X masih sama dengan 5. 3, 5, 4, 5, 5, 5, sampailah ke atas sekali pun. So, kita buatlah kesimpulan. Y berubah, ataupun ini kita panggil apa? Pemerhatian kita. Y berubah, X tak berubah. Maka X sama dengan 5. X sama dengan 5 ni, inilah kita panggil pemalar. Maksudnya pemalar tu benda yang, alah, kita belajar sains kan? Ingat lagi pemboleh ubah yang dimalarkan? Pemboleh ubah yang dimalarkan, itulah kita panggil pemalar. Constant. Kan?
Kalau tak faham, kalau tak ingat, kalau blur-blur, pergi masuk sekolah rendah balik. Belajar apa itu pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey. So, settle yang tegak. So, sekarang kita tengok yang melintang pula. Agak-agak sama ke tak macam tadi? Penerangan dia sama je lah. Jom kita bayangkan pula, di saat dia punya X yang berubah pula, X sama dengan 1, Y sama dengan 5, X sama dengan 2, Y sama dengan 5, X sama dengan 3, Y pun sama dengan 5. 4, 5. Sampai bila-bila X berubah sekalipun, tanpa batasan, tanpa had, Y tetap sama dengan 5. Ayat BM apa kita boleh buat? Dia setiap saat perubahan X, Y tetap sama dengan 5. Kan? Cuba tengok. X sama dengan 1, Y masih dengan 5. X sama dengan 2, Y masih sama dengan 5. 3, 5, 4, 5, 5, 5, sampai bila-bila, infinity pun 5. So, kita buatlah kesimpulan ataupun pemerhatian. X berubah, Y tak berubah. Maka, Y sama dengan 5 ni adalah pemalar. Okey, boleh faham? Boleh faham? Boleh faham? Bagus. Tapi, di sinilah dia punya benda yang paling menarik tentang Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 2 ataupun 2X tambah 3Y sama dengan 6. Okay. Saya nak pilih ni ya. Nama yang macam ni mudah sangat. Kita biasakan diri dengan persamaan macam ni. Y sama dengan MX tambah C. So, apa dia punya detail, dia punya background story? Okay. Kali ni sebenarnya X berubah tak? X berubah. Cuba kita tengok Y pula. Y pun berubah. Di setiap saat X berubah, Y turut sama berubah. Nampak dia tak sama macam tadi, menegak ataupun melintang. Benda-benda yang condong macam gini ni, makna kata X dengan Y dia sama-sama berubah. Kan? Tak kisahlah makna kata yang ini meningkat, yang ini pun meningkat ke, ataupun ini menurun, ini meningkat ke, ataupun X pula menurun, Y pula meningkat ke. Senang cakap, kalau berubah, X berubah, Y berubah. Kalau Y berubah, X berubah. Okay, so kita tengok. Di saat X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Di saat X pula sama dengan 3, Y pula sama dengan 0. Ini kalau tingkatan 5 ni, ini kita panggil sebagai ubahan songsang, inverse variation, tapi tak kisahlah yang tu. Di saat X sama 1, Y sama dengan 1.333. X sama dengan 2, Y sama dengan 0.667. Okay. Kalaulah kita plotkan titik-titik itu, dan kita gariskan titik itu, kita akan dapat macam ni. Pintasan yang berlaku pada paksi Y adalah Y sama dengan 2. Perasan tak? Di saat X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Di saat X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Cuba tengok kat sini pula. Di saat X sama dengan 3, Y pula sama dengan 0. Di saat X sama dengan 3, Y sama dengan 0. Sebab itulah kita letak titik koordinat dekat sini, kat sini. Ya. Okay. So, conclusionnya, Y sama dengan MX tambah C ada, dia punya nama, ini dia punya bentuk persamaan. Bentuk persamaan garis lurus ataupun linear. Ini dia punya nama untuk garisan hijau ni. Y sama dengan negatif 2 per 3X tambah 2. Di mana M adalah nilai cerun. Okey. C tu pula pemalar atau pintasan Y. Okey. So, apa conclusionnya dekat sini? Conclusionnya dekat sini adalah, kita kemas sekejap. Untuk garis lurus hanya ada 4 bentuk yang kita selalu jumpa. Yang pertama, X sama dengan berapa-berapa, ataupun yang kedua, Y sama dengan berapa-berapa, ataupun dalam bentuk ketiga iaitu bentuk AX tambah BY
sama dengan K. Kan? Ataupun yang keempat, bentuk paling normal, bentuk cerun pintas adalah Y sama dengan MX tambah C. Okey. So, itu sahaja. Bye-bye.